Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran di bawah 020-300 Kesatuan Pelbagai. Kita dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa pihak kerajaan telah mengadakan suatu tindakan iaitu dengan membina pagar-pagar di kawasan sempadan berhampiran di antara Thailand dengan Malaysia, di mana dibina pagar daripada Kedah ke Perak. Walau bagaimanapun tidak menyatakan tentang langkah keselamatan untuk keselamatan di antara bangsa di antara Thailand dengan Malaysia untuk negeri Kelantan dan Thailand. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan dari segi Kementerian Luar Negeri, apakah inisiatif yang digunapakai oleh pihak kementerian dalam menjamin keselamatan antara dua negara tanpa wujud sebarang fizikal pagar yang memisahkan di antara kedua-dua negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin merujuk kepada butiran 1030-400 iaitu Institusi Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR. Difahamkan daripada buku belanjawan ini, ianya digunakan sebagai tempat untuk memberi taklimat kepada pegawai-pegawai dan pihak tertentu dalam hubungan antarabangsa. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk membuka IDFR ini kepada NGO-NGO yang terlibat dengan hubungan antarabangsa? Kerana saya kira sudah sampai masanya bukan setakat pegawai-pegawai tapi juga NGO selaku third force diberikan pendedahan dengan isu-isu dan dasar antarabangsa, termasuk juga kepada ahli parlimen, sebab apa-apa isu yang berlaku di peringkat antarabangsa akan memberikan efek kepada rakyat Malaysia. Yang seterusnya di bawah butiran 020-600 iaitu bila mana kerajaan Malaysia telah diumumkan oleh Perdana Menteri yang ke-9 penggunaan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa. Saya ingin tanya apakah kerjasama yang dibuat oleh pihak kementerian dengan negara-negara ASEAN khususnya yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai lingkungan franca yang melibatkan hampir 320 juta rakyat di dalam ASEAN, dan fikirnya ini dijadikan suatu dasar bersama antara negara-negara. Apakah kita boleh mengadakan kerjasama bukan hanya untuk bercakap dalam bahasa Melayu tetapi juga boleh mengambil semula dan menggali semula semua khazanah-khazanah ilmu dalam bahasa Melayu yang mungkin telah terkubur di beberapa negara. Di bawah butiran 020-100 ekonomi pelbagai hala dan juga alam sekitar, kita baru saja dimaklumkan bahawa Bursa Carbon Exchange telah pun dilancarkan pada 17/3 yang merupakan satu bursa patuh syariah yang pertama melibatkan karbon. Jadi saya ingin bertanya pihak kerajaan, adakah di peringkat kerjasama dasar-dasar di antara negara ASEAN ini mempunyai satu persetujuan berkenaan dengan penggunaan dan juga perniagaan karbon yang boleh membantu negara kita mempertahankan alam sekitar, dalam masa yang sama boleh mendapat keuntungan daripada penggunaan bersama ruang udara dan juga alam sekitar ini. Sekiranya ini belum ada, saya pohon untuk diadakan suatu perbincangan yang lebih serius, bukan hanya melibatkan Kementerian Alam Sekitar tapi juga Kementerian Antarabangsa supaya isu ini dapat dijaga bersama. Di bawah 020-200 iaitu berkenaan dengan penggunaan hak asasi dan kemanusiaan. Tadi kita mendengar tentang keadaan yang berlaku di Rohingya. Saya juga ingin menyatakan dalam kes ini bukan hanya di Malaysia tapi di banyak negara, bila melibatkan pelarian ataupun refugee yang berada dalam negara kita, ada di kalangan mereka ini merupakan anak-anak. Jadi bila mereka anak-anak, mereka tidak ada pendidikan. Jadi apakah dasar ataupun apakah sistem pendidikan yang akan kita gunakan kepada mereka, kerana akibat mereka yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna, kita mendapati banyak juga masalah dan gejala sosial yang berlaku dalam negara kita akibat daripada mereka yang tidak mendapat pendidikan. Dan saya faham bila melibatkan pendidikan ia akan menyebabkan kos. Jadi apakah relief yang kita mungkin akan perolehi sekiranya kita menerajui pendidikan kepada mereka ini, kerana kita lihat banyak negara sama ada yang stateless ataupun negara-negara lain yang berlibat dalam peperangan memerlukan pendidikan sebagai langkah jangka panjang yang mungkin boleh dimainkan oleh Malaysia, sebab kita lihat bahawa ini Perdana Menteri maklumkan bahawa membuat ataupun mencetak hampir kos berjuta berkenaan dengan Quran. Jadi saya kira sampai masanya juga untuk kita mempunyai satu dasar yang khusus supaya kita boleh menerajui pendidikan di peringkat antarabangsa khususnya untuk membantu negara-negara Islam minoriti dan juga mengelakkan kefahaman Islamofobia yang menular di kalangan pihak lain yang tidak mengenal tentang Islam. Dan yang terakhir berkenaan dengan akhir-akhir ini kita lihat di bawah 020-400 peranan OIC, kita lihat OIC tidak lagi berperanan sebagai membuat peranan yang aktif. Dan akhir-akhir ini kita lihat juga berlaku satu perkembangan ideologi yang membuat ataupun mengalih kepada satu benda yang dipanggil sebagai
benda yang mengubah agama asal Islam kepada agama Abraham. Jadi saya ingin tanya apakah usaha pihak kerajaan untuk menjadi dan juga menerajui perbincangan supaya kefahaman dan ideologi ini tidak berkembang di negara-negara, khususnya melibatkan negara-negara OIC. Jadi ini perlukan kepada tindakan segera dari pihak negara kita. Di bawah 030200 berkenaan dengan hal ehwal maritim, saya ingin bertanya apakah tindakan atau inisiatif yang diterajui oleh pihak Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan hubungan ahli ehwal maritim di antara Malaysia dengan Thailand, sebab kita lihat walaupun disebut kita ada hubungan, tetapi kalau dilihat dari segi fasiliti yang ada di negeri-negeri sempadan, khususnya di Kelantan, tidak ada kemudahan dan pusat maritim bersama yang kita lihat membuat kerjasama jangka pendek atau jangka panjang bersama dengan negara jiran, khususnya untuk menjaga keselamatan bersama di kawasan perairan yang terdedah kepada pelbagai ancaman, khususnya melibatkan penyeludupan dan terorisme. Terima kasih.